Berbincang mengenai GIS, GIS bukanlah semata-mata hanya untuk membuat peta, tapi ia untuk memberitahu seseorang cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebaliknya, kita membuat peta yang menyelesaikan masalah. Dalam video ini, saya akan menerangkan bagaimana GIS digunakan dalam industri yang berbeza. Pada hari ini, saya akan bercakap tentang bagaimana GIS digunakan dalam bidang epidemiologi, cabang perubatan yang menangani penyebaran kejadian dan pencegahan penyakit dengan menggunakan GIS. Pada tahun 2020, orang ramai di seluruh dunia sentiasa dihujani dengan statistik yang berbeza tentang penyakit, iaitu terutamanya bilangan kes dan jumlah kematian di negara-negara seluruh dunia. Universiti Johns Hopkins mencipta paparan pada awal wabak dan berkata untuk sentiasa mengemaskini dengan tarikh wabak COVID-19. Data ini terbuka kepada semua orang ramai dan sering digunakan oleh orang di seluruh dunia yang berminat dengan data, sementara ramai orang mungkin tahu bahawa ini adalah peta serta ia mempunyai banyak data. Tidak ramai orang memahami bahawa ini adalah contoh utama dan kes penggunaan GIS yang hebat. Contoh bagaimana GIS boleh menjadi statik dan dinamik. Jika kita melihat akhbar dan melihat peta penyebaran penyakit, kita mempunyai beberapa data. Data yang dicetak amat berguna, tetapi berapa lama ia berguna? Mungkin agak lama, tetapi tidak setengah data lebih cepat daripada yang lain. Dan dalam kes COVID-19, data sentiasa berubah untuk kekal terkini dan sentiasa berguna di paparan COVID-19 yang ditunjukkan menggunakan keupayaan dinamik GIS untuk memberi penggunaan sentiasa maklumat data baru yang dikemas kini dengan visualisasi yang sepadan. Manakala peta statik seperti di Amerika Syarikat adalah baik, tidak sentiasa dikemas kini, paparan COVID-19 sentiasa banyak kejayaan untuk menjadi paparan terkini yang ditujukan kepada kita, di mana penyakit bukanlah satu-satunya cara yang boleh dilakukan oleh epidemiologi, dan GIS yang boleh mereka lakukan lebih banyak lagi. GIS juga boleh digunakan untuk menunjukkan cara penyakit bergerak dalam peta. Sebahagiannya ditunjukkan pada slide ini. Kita melihat kawasan yang boleh didiami yang diketahui menyebabkan penyakit Lyme. Terdapat banyak kajian yang dijalankan ke atas kes yang tepat dan faktor seperti jarak satu titik di mana hutan, kecurahan tanah dan suhu persekitaran semuanya telah diperhatikan sebagai faktor persekitaran yang mempengaruhi populasi sehingga menjejaskan penyebaran penyakit dengan dapat menggunakan GIS untuk merancang semua faktor ini pada pemetaan dan memvisualisasikan kawasan yang tidak sesuai. Untuk ahli epidemiologi dapat mengenal pasti di mana mereka perlu memberi amaran kepada orang ramai tentang penyakit tersebut, atau di mana mereka boleh mengubah langkah kawalan perosak yang berbeza untuk memerangi penyakit itu. Sekarang, apa yang saya ingin nyatakan lebih seperti mengenal pasti titik panas pekun penyakit. Dan ya, itu benar. Saya berkata tentang pergerakan penyakit.
Jika kita meneroka aspek suhu masalah populasi, kita akan perasan bahawa apabila musim berubah, begitu juga suhu, dan ini akan menyebabkan penyakit itu berpindah ke tempat panas yang berbeza sepanjang tahun. Oleh itu, dengan memahami corak cuaca dan menggunakan yang di dalam epidemiologi, GIS boleh memodelkan dan meramalkan bagaimana penyakit itu bergerak. Analisis jenis ini boleh membolehkan orang ramai mengatasi masalah ini dan membendung sebelum ia menjadi tidak terkawal. GIS juga boleh digunakan bercakap tentang apa yang menyebabkan penyakit. Contoh yang paling terkenal ini datang daripada salah satu penggunaan terawal GIS dalam bidang epidemiologi. Pada tahun 1954, terdapat wabak kolera berhampiran jalan lebar di Westminster, London. Pada masa itu, terdapat dua aliran pemikiran yang bersaing dalam penyebaran kolera ini. Teori yang pertama, yang dipanggil miasma, mengatakan bahawa penyakit itu disebarkan oleh zarah di udara dan orang ramai menjangkiti satu sama lain melalui vektor bawaan udara. Yang kedua pula dipanggil teori kuman yang mengatakan bahawa terdapat beberapa kuman yang belum dikenal pasti menyebabkan penyakit itu merebak dari orang ke orang melalui pengambilan air yang kotor. Untuk menunjukkan bilangan pesakit setiap kediaman dan melihat bahawa jangkitan tertempu di sekitar pam air di persimpangan jalan lebar dan jalan Cambridge. Dia mengatakan bahawa kejadian penyakit itu menurun dan dengan ketara atau berhenti sama sekali apabila rumah itu lebih dekat dengan pam selain pam jalan yang luas. Jadi, pam ini terpaksa menjadi isu kolera akan terus merangkut hampir 3,000 nyawa. Di bandar pam itu tidak diganti sehingga selepas wabak itu berhenti. Ia telah dibuktikan melalui kajian bahawa teori kuman telah ada dan pemikirannya yang mengakui bahawa masalah adalah kerana air yang begitu kotor dengan najis yang diberikan kepada penduduk dianggap terlalu tidak menyenangkan untuk dikendali oleh orang ramai. Snow tidak berputus asa walau bagaimanapun dan meneruskan asis jenis GIS-nya kerana ia sememangnya menunjukkan kepekatan di kawasan tertentu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengatakan ia tersebar melalui udara. Kajian diteruskan lagi dan didapati bahawa air itu sebenarnya adalah isu. Di sana, terdapat segelintir masyarakat yang berbeza menyediakan air ke bandar, beberapa yang menapis air mereka lebih banyak daripada yang lain. Kemudiannya didapati bahawa penyakit ini paling banyak berlaku di kawasan yang diberikan oleh dua syarikat yang paling sedikit menapis air, dan kerja John Snow dianggap sebagai peristiwa penubuhan epidemiologi dan sering disebut sebagai salah satu yang pertama kegunaan GIS. Dan sering disebut sebagai salah satu penggunaan pertama GIS mempunyai banyak fungsi dalam epidemiologi sama seperti dengan peta yang kita lihat dan dibincangkan. Ia boleh digunakan untuk melihat corak pengedaran dan hubungan spesial penyakit di dalam GIS sebagai secara keseluruhannya. Bercakap tentang corak spasial dan bagaimana apabila sesuatu dikelompokkan mengikut ruang. Mengikut ruang mesti ada seperti hubungan spesial. Perkara yang sama boleh dikatakan tentang penyakit dan memahami hubungan ini adalah penting. Itu telah membawa kepada saya titik seterusnya iaitu GIS membolehkan ahli epidemiologi memerhati dan mengkaji kesan alam sekitar yang memainkan peranan pada penyakit ini. Sama seperti yang kita lihat dengan contoh penyakit lain dan pada tahap tertentu kolera. Yang pasti, peta kolera itu bukan hanya kuman yang perlu disiasat. Anda juga perlu melihat bagaimana perkara seperti alam sekitar dan cuaca mempengaruhinya. Kajian jenis ini membolehkan penyelidik mengetahui persekitaran makmal kuman yang terbaik yang membantu mengenal pasti cara untuk menghentikan penyebaran. Perkara seperti paparan COVID-19 yang telah dibincangkan juga merupakan kes penggunaan yang sangat bagus untuk GIS dalam bidang ini.
Paparan ini meningkatkan kesedaran tentang penyakit yang membolehkan orang ramai mengakses secara tidak kutu ataupun secara langsung dan menggunakan data dengan cara yang mudah digunakan. Ia juga boleh meningkatkan kesedaran tentang bagaimana penyakit itu teruk kerana orang ramai boleh lebih terlibat dengan data dan mereka dapat melihat trend perkembangan dalam masa yang singkat.